Kewajipan yang hati mesti tunai ada anwa', ada beberapa bagai. Awal huququl muta'alliqatu bil qulubi anwa'un. Dan hak-hak yang berkaitan, yang bersangkut paut, yang bertalian dengan hati-hati itu anwa'un, ada beberapa bagai. Oleh itulah kitab ni dipanggil kitab Al-Anwa'. Dinamakan ambil anwa'. Dia nak cerita hak yang sangkut paut dengan hati. Kewajipan yang hati mesti tunai ada anwa', ada beberapa bagai. Banyak bagai. Cuba kita tengok sampai berapa dia sebut. Kesemuanya 16 bagai. Di penghujung kitab di halaman 25 yang akhirnya an-naw'us sadis asyar, nau' yang bagai yang ke-16. 16 bagai semua yang dia sebut hak hati, kewajipan hati, kewajipan di atas hati. Satu, an-naw'ul awal, nau' yang pertama. Ini sebagai kaedah di dalam di dalam agama, pada akidah, berhubung kait dengan akidah, berhubung kait dengan iman. Ada 6 hati, ada 16 hati mesti kena tunai, kena kerja. Satu, yang pertamanya ma'rifatu dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa ma yajibu laha minal azaliyyati wal abadiyyati wal ahadiyyati wa intifa'il jauhariyah wal aradiyyah wal jismiyyati wal istighna'i anil mujibi wal mujidi wat tawahhudi. Wattawahudi itu ataf pada kata al-azaliyah. Wal mujidi itu ataf pada kata al-mujib. Bidzalika an sairiz zawat. Bagai yang pertama daripada anwa', daripada beberapa bagai, hak yang wajib yang berhubung kait dengan hati. Bagai yang pertama ialah ma'rifatu zatillah, mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati mesti kenal Allah. Dan barang yang wajib baginya, bagi zat Allah ta'ala, baginya, bagi zat Allah, mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi zat. Zat Allah mesti dia bersifat dengan sifat apa? Maksud dengan wajib di sini wajib akli. Maksud dengan wajib akli suatu perkara yang bukan wajib syarak, yang bukan kerjanya boleh pahala, tinggalnya berdosa. Bukan wajib adat, wajib adi, perkara yang biasa berlaku. Wajib akli iaitu perkara yang tak terima ternapi, perkara yang tentu sungguh, tak terima ternapi. Itu maksud wajib akli. Barang yang wajib, sifat yang wajib akli bagi zat Allah, iaitu perkara yang mustahil, yang tak boleh jadi, Allah tidak bersifat dengan dia. Sifat yang tentu Allah bersifat dengan dia. Bukan makna sifat yang wajib dengan makna sifat yang boleh pahala bila Allah bersifat dengan dia, berdosa kalau Allah tidak bersifat dengan dia. Itu tak betul. Itu huraian wajib syar'i gitu. Itu wajib syarak. Kalau kata wajib, sifat wajib bagi Allah, iaitu sifat yang biasa Allah bersifat dengan dia. Kadang-kalanya dia tak bersifat, tapi kebiasaan dia bersifat. Itu nama hurai wajib ada. Itu salah, tak betul kedua-dua. Makna itu belum lagi kenal, tak tunai lagi hak hati. Hati tak tunai lagi hak yang wajib di atas dia. Hak wajib di atas hati mesti dia kena mengetahui sifat yang wajib bagi zat. Dia kena faham apa makna sifat wajib.
Yang sifat ini tidak boleh berlaku sama sekali, tak terima sama sekali sebelah ternafi. Mustahil tidaknya, tak boleh jadi tidak dia. Tentu Allah bersifat dengan dia. Apa dia ma yajibu? Ini cara kenal Allah. Sifat yang wajib minal azaliyati. Satunya, ni hati mesti kena kenal dan terima. Tu makrifah. Mengetahui dan terima. Mengetahui dan mengaku. Mengetahui dan kata ho. Kata ho di dalam hati. Kata ya dalam hati. Kata yes di dalam hati. Atau mana makrifah. Daripada keazaliannya, minal azaliyah, daripada keazaliannya, keazalian Allah, dia bersifat dengan azal. Azaliyah keadaannya azal. Allah bersifat dengan keazalian. Apa makna keazalian? Adanya tidak ada permulaan, ataupun tidak ada permulaan baginya. Satu, itu sifat wajib bagi zatnya. Zatnya tidak ada permulaan. Tidak ada tarikh permulaan ada. Tarikh lahir, tarikh ada dia tak ada. Dia bermula dengan ada. Kita ni bermula dengan tak ada. Tak ada, baru hasilnya ada. Ada kita ada permulaan. Ada Allah azali, tidak ada permulaan. Itu satu, hati mesti kena terima begitu. Wal abadiyah, dan keabadiannya, keabadian Allah. Dia abad, iaitu kekal. Dia tak binasa. Itu makna azal sebelah dulu, sebelah awal. Abad abadan, selama-lama. Kok sehabis-habis lama. Iaitu sebelah depan lagi. Itu makna kekal. Cara bercakap Imam Izzuddin, dia tukar ayat azaliyah abadiyah. Kalau sifat 20 panggil qidam, lagi pula baqa. Wal ahadiyah, dan keasaan. Wajib kita terima Allah tunggal, bersifat dengan keasaan, tidak berbilang. Zat dia tidak tersusung daripada beberapa juzuk, tidak tersusung daripada jauhar piri, tak tersusung daripada atam, susun jadi satu jisim, jadi satu body, jadi satu ketul. Seperti kita ni tersusung daripada beberapa jauhar birik, daripada beberapa atam, susun jadi besar kita. Tiap-tiap perkara besar begini dia tersusung daripada atom, daripada juzuk-juzuk yang kecil. Juzuk-juzuk yang kecil itu nama jauhar pirit nama dia. Wajib kita i'tikad Allah ahadiyah, zat dia tidak berjisim, dan lagi pula tidak ada zat yang lain yang sama dengan zatnya. Itu ahadiyah. Sebab asal dia pada zat ada dua makna. Satu, zat dia tidak tersusung daripada beberapa juzuk. Yang kedua, tidak ada zat yang lain yang sama dengannya, yang sepertinya, yang jadi Tuhan ataupun yang bukan Tuhan tetapi sama. Tak ada. Itu makna dia tunggal. Dia tunggal, satu saja dia. Wantifail jauhariyah, dan ternapi ternapi keadaannya jauhar. Wantifail jauhariyah, ternapi keadaannya Allah jauhar. Dia bukan jauhar. Jauhar ni iaitu mudah kita ambil takrif dia, bagaimana orang-orang Melayu kata suatu perkara yang berketul. Itu jauhar. Asal dia, definisi dia mutahayyizun binafsih.
Perkara yang mengambil lapang. Perkara mesti kena ada lapang untuk dia. Dia kena ada lapang, kena ada kosong. Kalau tak ada kosong, dia tak boleh mengambil tempat. Dia tak boleh ada. Seperti kita ni, kita kena ada kosong. Kita duduk, tempat kita duduk ni kena kosong. Kalau tak kosong, kita tak boleh ada kat sini. Cuba terang masuk duduk kat dalam tiang seorang. Tak boleh. Sebab dia tak ada kosong. Dia tak ada kosong, nak pergi tak boleh. Ni kita boleh pergi, angin ada, tetapi angin kena meruangkan kepada kita. Dia buka pada kita. Perkara yang baik dengan kita, angin tu dia baik dengan kita. Bila kita lalu, dia bagi ruang. Air kalau kita turun, dia bagi ruang. Kalau pokok kayu, tiang api elektrik, itu dia orang yang tak baik dengan kita. Kalau kita pergi lalu kot dia kata aku tak bagi ruang. Kalau kamu berani, marilah lawan aku. Walaupun kereta 10 roda pun dia tak bagi ruang, aku tak takut. Itu perkara yang keras perut tu. Jangan kita lawan dia. Kita kena kona daripada dia. Angin tak apa, angin kita lalu, dia baik dengan kita angin. Boleh kita berkawan dengan angin. Sebab angin dia bagi ruang kepada jiring. Dia bagi ruang kepada kita. Itu makna kena ada ruang. Kalau tak ada ruang, tak boleh. Itu makna jauhar. Allah bukan jenis jauhar, bukan jenis perkara yang mengambil ruang. Maknanya perkara nak ambil ruang ni perkara yang berketul. Ketul ni baru dia nak ke ruang. Bila bukan berketul, dia tak berhajat kepada ruang. Wajib kita kena. Ini sifat wajib bagi Allah. Intifaul jauhariyah, ternapi keadaannya jauhar. Dia bukan bersifat dengan dia tu berjauhar. Wal aradiyah, dan ternapi juga keadaannya arad. Arad ni perkara yang ada pada jauhar, seperti masim ada pada garam, manis ada pada gula, merah ada pada daun bunga, dan upamanya. Itu nama arad. Sifat wajib bagi Allah, sifat salbi, sifat negatif. Allah tidak arad. Allah bukan jauhar dan bukan arad. Wal jismiyah, dan keadaannya jisim. Dia berjisim, iaitu body dia besar. Body dia ada body yang tersusung. Dia panggil jismiyah. Keadaan dia berjisim, body dia tersusung daripada beberapa juzuk. Bila bersusung daripada beberapa juzuk, zat tu waemanya panjang. Kalau susun 2 juzuk, kalau ada 3 juzuk, dia boleh jadi zat tu tebal, lebar. 2 juzuk hak paling kecil sekali. Susung pula 1 juzuk lagi, jadi panjang dah lah. Kalau susung banyak lagi, dia jadi tebal, jadi lebar. Bila jadi tebal, jadi lebar, jadi panjang, perkara lebar, perkara panjang, perkara tebal, itu nama jisim nama dia. Ma yaqbalul qismah, barang yang terima bahagi. Bila susun 2, dia boleh bagi, boleh potong 2. Terima bahagi. Sama ada boleh bahagi, tak boleh bahagi, itu tidak ada masalah nak nama dia jisim. Mana dia kalau kita nak bahagi boleh, nama dia kita dengan cara taklimi, nama dia itu panggil jisim taklimi. Kalau kita buat andaian kata nak potong 2 kat sini, boleh, sebelah ni pun ada juzuk, sebelah ni pun ada juzuk. Itu nama dia perkara terima bahagi. Allah bukan jenis jisim bukan jenis perkara terima bahagi. Wal jismiyah, wajib kita kenal Allah bukan jisim. Walaupun jismun la kal ajsam, tak boleh. Jismun la kal ajsam itu pun masih tak kenal Allah lagi. Setengah ulama masih hukum kata kafir lagi. Karena bila kata jismun, tentulah makna jisim itu zat yang tersusung, zat yang berketul. Tentulah zat yang berketul. Bila kata la kal ajsam, tidak menafikan daripada keadaannya
berketul, tak ternapi daripadanya zatnya sama dengan yang baru, tetap masih sama. Sebab bila dia jisim tetap sama. Cumanya bila kata la kal ajsam, tidak seperti segala jisim, tidak seperti bentuknya sahaja. Seperti kambing, tidak seperti lembu, tetapi sama-sama jisim. Sama-sama jisim. Itu salah. Itu jismun la kal ajsam, itu adalah asalnya mujassimah. Itu hakikat mujassimah. Tidak ada ahli sunnah yang mengibaratkan dengan kata jismun la kal ajsam, tak ada. Jismun la kal ajsam itu akidah mujassimah. Kerana demikianlah dikata dia mujassimah, dia mengatakan Allah jisim. Tak ada kata jismun kal ajsam, tak ada satu manusia pun, tak ada. Yang jadi mujassimah kerana dia mengata Allah jisim, itulah, itu dikatakan dia jadi mujassimah. Itulah jadi kufur mujassimah, kerana dia kata Allah itu jismun. Walau kata lakal ajsam, masih dia menyabitkan Allah jisim, dia tidak nafi Allah jisim. Kita ahli sunnah wal jamaah intifaul jauhariyyati wal aradiyyati wal jismiyah. Wal jismiyah ataf pada kata al jauhariyah, i'rab dia. Wal istighna itu waw harf ataf, bukan ataf pada jauhariyah, ataf pada azaliyah. Takdir kalamnya wa ma yajibu laha minal istighnai, dan daripada terkaya yakni tidak berhajat, anil mujib daripada zat yang mewajibkan, zat yang menyebab bagi adanya, wal mujid dan zat yang menjadikannya. Dia tak hajat kepada zat yang menyebab bagi dia ada, menyebab bagi dia kuasa, menyebab bagi dia berilmu, tak ada. Itu makna dia qiyamuhu binafsih, dia tak hajat. Dan tak hajat pada mujid yang menciptakannya, yang menjadikannya, yang mengadakannya. Dia tak hajat. Dia bukan baru, dia qadim azaliyah, tak hajat kepada yang mengada. Kerana ada dia zati, ada dia jenis zat, dia jenis ada. Yang berhajat kepada mujid dan mujib, yang berhajat kepada yang menyebabkan, yang berhajat kepada yang mengadakan, itu hanya perkara yang baru saja. Kalau baru hajat pada yang mengada, sebab dia tak ada, dia tak boleh ada sendiri. Tentu dia berhajat kepada yang mengada. Allah Subhanahu wa taala dia istighna anil mujib wal mujid wat tawahhud, dan wajib, dan daripada ketunggalannya Allah, dia tunggal, dia satu, bidzalika dengan demikian itu, dengan azaliyah wal abadiyah, daripada dia ketunggalan daripada zat-zat yang lain. Apa maksud? Maksudnya nak cerita Allah sahaja yang bersifat dengan yang tersebut, dengan azaliyah, abadiyah, ahadiyah, intifa'il jauhariyah, intifa'il aradiyah, intifa'il jismiyah, istighna anil mujib, ni Allah sahaja. Yang lain tak bersifat begini. Siapa kata ada sesuatu lain daripada Allah bersifat dengan azaliyah, bersifat dengan ahadiyah, bersifat dengan intifa'il jauhariyah, orang itu tidak tunai hak hati dia lagi. Orang itu kafir lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akidah yang palsu yang dibawa oleh mujassimah, seperti yang disebut oleh di dalam kitab-kitab mujassimah, di antara kitab Ibn Taymiyah, kitab syarah akidah bagi Ibn Abil Izzi Abdul Salam, dia kata alam qadim bin nau, sebagaimana yang selalu saya sentuhkan. Itu dia menyabitkan azaliyah kepada yang lain pada Allah. Itu masih dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.